Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apakah itu aset, apakah itu liability, faedah dan cukai. Okey, dan kemudian saya akan ajar macam mana cara untuk mengira saya akan mengajar kamu macam mana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan keempat-empat ini. Okey, baiklah, jom kita mula. Okey, sebelum itu kita belajar dulu apakah itu aset. Okey. Aset, okay, kamu boleh semak buku aktiviti muka surat 79, iaitu aset ialah apa yang dimiliki seperti wang tunai atau harta benda. Okay? Apa yang dimiliki contoh dia tunai atau harta benda. Dia macam ni apa-apa saja barang yang kepunyaan anda yang memberikan faedah kepada anda apabila anda menggunakannya, itu ialah aset. Manakala liability pula adalah berlawanan dengan aset, iaitu apa yang kamu perlu bayar setiap bulan, mana kamu habiskan duit itu, ataupun tanggungan atau setiap bulan kena bayar berapa banyak. So liability ialah tanggungan kewangan atau hutang. Dia macam ni lah. Kalau aset tu watak baik, maka liability ni lah watak jahat. So watak baik selalunya akan dilawan dengan watak jahat. Macam tu lah. Contohnya kalau kamu tengok Dragon Ball, Son Goku, dia punya lawannya adalah Vegeta. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kemudian faedah. Faedah adalah macam ni. Bila kamu melaburkan duit ataupun kamu simpan duit dalam bank, bank tu akan bagi faedah kepada kamu. Faedah tu ialah keuntungan daripada bank tersebut. Jadi selalunya mereka akan bagikan beberapa peratus untuk syarat berbanyak kamu dapat faedah tersebut. Okey. Manakala kejap. Okey. Faedah ialah sejumlah wang yang diperoleh dari simpanan bank. Jadi itulah keuntungan kita kalau simpan dalam bank. Bukan saja bank duit itu selamat, malah kita dapat sedikit keuntungan daripada simpan dalam bank. Okey, tapi dia makan masa yang lama lah. Dalam masa setahun macam itulah baru dapat. Okey, manakala cukai pula selalunya ialah benda yang kamu perlu bayar. Okey, cukai yang perlu bayar atas perkhidmatan yang telah disediakan oleh cukai perkhidmatan yang kita perlu bayar kepada kedai lah. Selalu kedai, kalau macam kita beli barang ke apa ke, selalunya kita akan bayar sebahagian daripada harga tersebut. Dia bagi cukai. Okay. Ini macam cas perkhidmatan. Bagi sesebuah perniagaan. Dan kalau dalam Malaysia, cukai yang paling famous ialah GST di mana setiap kali kalau kamu pergi mana-mana pun beli barang apa ke, mesti ada cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Memang dia punya nilai dia 6%. Itu yang ditetapkan oleh kerajaan, tapi bergantung kepada kedai yang kamu pergi. Kadang-kadang bila pergi kedai yang mahal sikit,
Contohnya kedai yang macam macam ada cas perkhidmatan, ada lebih perkhidmatan dia. So lebih lah dia punya peratus dia, bergantung kepada kedai yang kamu pergi. Okey, jomlah. Selepas kita dah tahu mengenai apakah itu aset, liability, faedah dan cukai, bilakah masa untuk menggunakannya dan bagaimanakah cara untuk selesaikannya. Okey, sekarang ni saya nak kamu tengok buku teks, muka surat 75. Maafkan saya, bukan 75. Okey, muka surat cut. Aduh. Okey, saya nak kamu buka buku teks muka surat 89. Okey, kita akan buat soalan A, soalan B dan soalan C, di mana kita akan aplikasikan apa yang kita belajar, apakah itu aset, apakah itu liability, ini dividen dan juga cukai perkhidmatan. Bagaimanakah caranya untuk aplikasikan dalam penyelesaian masalah yang kita nak buat sebentar lagi. Okey, jom. Kita buat soalan A terlebih dahulu. Okey, jom kita buat soalan A. Okey, soalan A. Jadual menunjukkan aset dan liability Encik Syahril dan Encik Aidil. Siapakah yang lebih kaya antara Encik Syahril ataupun Encik Aidil? Okey, sekarang ni kita tengok kita ada dua-dua kat sini. Ada aset dan juga ada liability. Okey, kemudian Encik Syahril ada, Encik Aidil pun ada. Okay, dia macam ni kita tak tengok kekayaan seorang itu daripada aset sahaja. Okay, kita tengok berapa banyak dia punya tanggungan ataupun kerugian daripada aset tersebut. Okay. Jadi, kita perlu menolakkan, kita perlu menolak aset yang ada dengan liability, kemudian barulah kita bandingkan siapakah yang lebih kaya. Jadi, jom kita buat untuk Encik Syahril terlebih dahulu. So, aset Encik Syahril adalah 408,517. Okey, jadi aset 517 kita tolakkan dengan nilai liability 217,089. Okey, kemudian kita barulah tahu berapakah nilai kekayaan yang Encik Syahril tu ada. Okey. Yang ni saya nak kamu buat sendiri sebab kita gunakan operasi tolak ringkas saja, cuma ada sedikit pengumpulan semula. Okey, kemudian buat untuk Encik Aidil pula. Okey, sebelah sini Encik Syahril, so sebelah kiri kita buat untuk Encik Aidil. Okey, di mana caranya masih sama, cuma yang berbeza di sini ialah nilai aset dan nilai liability. So 526 okey, dan jangan lupa yang depan saya tulis RM sebab kita nak mudahkan pengiraan, tapi jangan lupa di bawah ni kita tulis RM ringgit Malaysia. Kemudian kamu bandingkan antara Encik Syahril dan Encik Aidil, manakah nilai yang lebih banyak bila kamu dapat jawapan. Okay, so jawapan kat sini dan jawapan dekat sini kita bezakan, maksudnya kita bandingkan mana yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak, maka dialah yang lebih kaya. Okey? Alright, jom kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Okey, soalan B. Okey, sekarang ni kita tengok soalan B terlebih dahulu. Okey, soalan B ialah Puan Suryati melabur 50,000 dalam satu skim amanah. Selepas tahun, dia menerima dividen sebanyak 4.5%. Jadi, tugasan kita adalah untuk
kira nilai dividen itu saja. Okey, kira nilai dividen. Maksudnya dia tak minta keuntungan. Jadi kita just kirakan, okey, 4.5% daripada 50,000 itu adalah berapa banyak. So yang itu kita perlu kira. Jadi langkah yang pertama ialah kita kena tukarkan 4.5% ini kepada bentuk peratus. Dalam bentuk pecahan. Okay, dia macam kita gunakan pecahan daripada. Okay, jadi macam ni. 4.5 per 100. Okey, kenapa per 100? Sebab ini ialah peratus. Kalau dalam peratus, apa-apa saja pun nilai dia akan jadi per 100. Itu maksudnya. Dan jangan lupa, di sini kita ada titik perpuluhan. Okay. Kalau tak nampak, saya besarkan sikit titik perpuluhan tersebut. Okey, di mana kita perlu darabkan 4.5% ini dengan 50,000. Okey, kenapa 50,000? Kenapa tak 10,000? Sebab dia bagi dekat situ. Dalam soalan dia dah bagi 50,000. Telah ditetapkan. Okey, jadi kita buat macam ni. 4.5% darab dengan 50,000. Bila dalam pecahan macam ni, pecahan daripada, kita tengok berapa, ada tak nilai sifar di bawah dan juga di sini. Mengikut nilai yang ada. Sekiranya ada, kita potong sifar dan sifar. Potong ya. Okey, sifar, potong. Okey, maka langkah seterusnya ialah kamu perlu darabkan 4.5 dengan 500. Dan jangan lupa jawapannya adalah dalam RM. Okey. Jadi macam mana cara nak kira dengan mudah? Maksudnya cara yang lebih mudah untuk mengkirakan 4.5% dan 500. Okey, dia macam ni. Saya tulis di bawah sikit. Okey. 4.5 darabkan dengan 500. Baiklah, ini adalah lebih mudah sebab kalau kita buat 4.5 di atas ataupun 500 di atas, dia akan meleceh apabila kita perlu menulis sifar ni terlalu banyak. So saya sarankan terus buat macam ini. Okey. Kemudian kita sifar ni kita tulis semula saja. Faham tak maksud saya? Sifar ni, okey, ada kat atas kan, so tulis sifar. Sifar pun tulis sifar. Okey, yang ni saya nak kamu buat sendiri. Kita gunakan sifar 5. 5 darab 5 berapa? Okey. Nilai kat sini akan naik kat sini dan tambahkan. Dan kemudian kamu tengok di atas berapa kali langkah untuk titik satu, untuk titik perpuluhan ni. Okey, so berapa kali ni? So hanyalah satu kali sahaja. So sama juga di sini. Maka titik perpuluhan berada di sini. Okey, di sini ada lagi 3 nombor. Dan yang ini saya nak kamu kira sendiri. Okey, tolong kirakan sendiri. Okey, maka kamu dapat jawapan tersebut, jangan lupa tulis dalam RM. Okey. Kita gunakan sifar 5. Sifar 5 pun tak tahu, saya pun tak tahulah nak jawab macam mana. Okey, saya tolonglah sikit kat sini. Kita guna sifar 5, 5, 10, 15, 20, 25. Okey. Kenapa saya buat sampai 25 saja? Sebab yang libatkan nombor ni cuma ada 4 dan 5. So 5 darab 5 ialah tut. 4 darab 5 ialah tut. Kamu tambahkan nombor yang ada kat sini, lepas tu dapatlah jawapan dia. Okey, maka itu ialah dividen yang Puan Suryati dapat daripada melabur di unit saham. Okey, dah selesai soalan B. Kita ke soalan C. Okey. Soalan C ini ialah cukai perkhidmatan. Sama juga cara dia. Okey.
Tapi yang beza dekat sini dengan soalan yang sebentar tadi, soalan B tadi, dia ialah dia tanya berapakah jumlah harga yang perlu dibayar. So kat sini kita kena kira dulu berapa peratuskah 6% itu, kemudian kita kena tambahkan dengan harga asal tersebut iaitu RM12.90. Dia macam diskaun tapi terbalik. Kalau cukai maksudnya harga tu kena bayar lebih. Kalau diskaun tu kita tolak harga tersebut. Okey, jom. So langkah yang pertama ialah kita kirakanlah 6% daripada 12.9. So sama juga macam soalan tadi, bila dia berikan dalam nilai peratus, kita tukarkan kepada per 100. Jadi 6%. Okey, kali ni ini ialah RM12.90. Kali ni kita tak boleh tulis. Okey. Saya jelaskan Bila macam ni, kita tak boleh potong sifar dengan sifar. Sebab ini ialah nilai perpuluhan. Dan sebenarnya nilai perpuluhan ni, kita tak kira pun sifar yang belakang tu. Jadi langkah yang pertama ialah kita kena darabkan terlebih dahulu, kemudian barulah kita bahagikan dengan 100. Kenapa? Sebab ini lebih mudah daripada kamu bahagikan dahulu. Okey. So kita darabkan dahulu 12.9 darab dengan 6, kemudian kita bahagi dengan 100. Saya tulis kat sini Maksudnya kita buat macam ni dulu. Darab dengan 6, kemudian seterusnya kita bahagi dengan 100. Okey. Keliru? Tak apa. Yang ni kita buat sama-sama. Sebab yang ni macam sedikit sukar. Tapi secara asasnya, 12.9 ini kita darabkan dengan nilai yang di atas, kemudian kita bahagikan dengan yang di bawah. Okey? Tak apa. Saya tolong buat. So 12.9 kita darab dengan 6 terlebih dahulu. Okey. 9 darab 6 ialah 54. 4 berada di bawah. 5 naik atas. Okey, ingat di sini. Di sini, kita perlu darab terlebih dahulu, barulah tambah dengan nombor yang di atas. So, kita darab 2 dengan 6. 2 dengan 6 ialah 12. 12 tambah 5, 17. Okey, darab dahulu. 1 darab 6 ialah 6. 6 tambah 1 ialah 7. Baik. Di sini, kita lihat bahawa nilai cukai yang perlu dibayar ialah 77.4. Tetapi kita perlu bahagi dengan 100. Jadi macam mana kita nak bagi dengan 100? Macam ni caranya. Kita tukarkan macam ni. Okey. Sekiranya kita bahagi dengan 100, bagi dengan 10, bagi dengan 1000, bagi dengan 1 juta, ataupun yang ada banyak sifar-sifar kat belakang dia tu. So, dia punya pergerakan adalah dari kanan ke kiri. Okay? So, dia macam ni. 1, 2. So, ni pun gerak ke kiri. 1, 2. Jadi, jawapan dia ialah RM sifar perpuluhan 77 sen. Okey. Kenapa 77 sen? Kita tengok nilai yang berada di sini. Sekiranya nilai yang berada di sini ialah 5, 6, 7, 8 dan 9, maka kita bundarkan nombor yang ini ke 8. Tapi yang dalam ni ialah 4. Jadinya kita biarkan saja 77 sen ini. Faham? Okey. Dan inilah cukai yang perlu dibayar oleh daripada harga tersebut.
Tapi langkah seterusnya ialah kita tambahkan, okey, harga yang perlu dibayar ialah harga asal, iaitu RM RM12.90. Okey, tambah dengan RM yang jawapan yang kamu dapat tadi, iaitu 0.77. Okey. So, kamu siapkan dan alhamdulillah selesai secara asasnya apakah itu, macam mana, maafkan saya. Jadi kita selesailah secara asasnya macam mana kita nak aplikasikan aset, liability, faedah dan juga cukai dalam penyelesaian masalah. Okey, baiklah, itu secara asasnya. Tapi nanti kita akan buat yang lebih sukar lagi pada pengajaran yang akan datang. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga kamu dapat belajar daripada pengajaran hari ini dan kita jumpa pada waktu seterusnya. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat kerja.